Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari, selamat petang pun. Okey. Okey, selamat petang semua. Okey, jom. Kita mulakan minggu baru dengan perkongsian ilmu yang baru dan fresh untuk semua. Okey. So, seperti biasa, sebelum Kak Izzah mulakan bersiaran, kan, jom kita sama-sama share live Kak Izzah ni dekat wall korang, dekat grup-grup korang, dekat story korang. Share supaya kita boleh kongsi ilmu sama-sama and kita dapat bagi manfaat dekat ramai orang. Okay, so jom. Kak Izzah pun nak share juga. Sambil-sambil tu korang share dulu dekat 10 grup korang supaya kita sama-sama boleh dapat manfaat. Okay, so jom Kak Izzah pun share juga. Okay, jom. Alright, sekejap ya. Okay, sekejap ya. Okay, so jom. Thank you yang dah join. Salam Syida, selamat petang. Alright, dia nampak macam sengit lah pula. Oh, cut. Sorry. Tiba-tiba kita nampak macam muka kita sengit. Sengit ke Syida? Hopefully tak sengit Okay, so jom. Petang ni, Kak Izzah nak share dengan korang tentang rejection. Jom kita share. Ready tak? Excited ni nak share hari ni tentang rejection ni. Sebab apa? Benda ni adalah benda common yang semua orang hadapi kan. Semua orang asyik duk cakap macam mana saya ada rejection gini, ada yang rejection gini kan. So, petang ni Kak Izzah kupas sikit lah. Kak Izzah share sikit lah rahsia macam mana Kak Izzah tenang sahaja menghadapi rejection. Gitu. Okay. Hai yang baru join. Thank you yang join. Oh, cun dah. Alhamdulillah. Okay, so korang boleh juga share dekat 10 group dekat wall korang. Okay, so that kita boleh share ilmu sama-sama petang ni. Okay, so jom. Apa itu rejection? Rejection ni kan, dia datang dalam pelbagai bentuk lah. Okay, especially, okay, first Kak Izzah terangkan daripada sudut bisnes. Daripada sudut bisnes ni kan, especially kita yang bisnes online. Rejection ni apa? Kita PM orang tak nak beli dengan kita. Tak apalah dik, terima kasih lain kali. Itu satu, kita rasa ya Allah, orang tak nak beli dengan aku. Kita terus rasa down. And then yang kedua, kita PM orang blue tick je. Dia baca mesej kita tapi dia tak reply kita. Waalaikumsalam Kak Julia. So, kita PM, dia bagi blue tick, dia tak respon kita. Kita dah sentap lagi. Kau blue tick aku je. Yang paling sedih kalau orang block kita terus kita PM tiba-tiba dia block kita. Double sentap. Okay. And then apa lagi? Selain daripada tu, bila kita mungkin DM orang, kita buat posting dekat group power. Mungkin kita banyak post dekat group power, kadang-kadang leads tak masuk 2-3 hari, buat tapi tak ada masuk. Kita rasa down juga kan? Setuju tak? Ramai kita selalu, okay, macam Kak Izzah sendiri pun jujur masa mula-mula join pun ada perasaan yang sama. Tak adalah kata masuk-masuk terus power kan. So, Waalaikumsalam Kak Ani. So, saya pun daripada awal memang ada pernah rasa down. Kenapa saya PM, orang tak nak beli, orang blue tick semua. Of course kita rasa down sebab kita baru nak bermula, nak bertatih dalam bisnes. Of course kita ada rasa down. Tapi Kak Izzah nak beritahu korang lah. Sebenarnya kan, rejection ni adalah perkara yang biasa. Sedangkan hari-hari kita pun ada reject kan. Contohnya kita teringin nak makan nasi lemak. Nak ajak pergi makan nasi lemak yang best. Nak ajak husband pagi-pagi pergi makan nasi lemak yang best. Lah dia tak nak. Dia nak makan roti canai. Dah pergi kedai lain. So, kita pun sentai lah. Aku nak makan nasi lemak, dia ajak makan roti canai. Pun rejection juga tu. Pernah tak kita terfikir benda tu? So, macam mana kita handle? Macam mana kita atasi? Contoh nak pergi honeymoon. Jom pergi honeymoon dekat Langkawi. Tak nak lah ramai orang. Jom kita pergi Penang je. Contoh gitu. Rejection, tak dapat pergi Langkawi tapi kena pergi Penang. Kan? Tapi macam mana kita nak handle? Adakah kita nak murung seminggu, 10 tahun, 20 tahun hanya sebab tak dapat satu benda tu? Ataupun tak tertunai impian kita? Ataupun kita nak move on? Tak apalah, tak dapat ni, tapi aku dapat yang lain. So, macam tu juga dalam bisnes. Bila kita dah dapat rejection kan, customer blue tick, customer tak respon kita, customer tak jadi beli, kita sepatutnya anggap macam, okay, tak apa. Mungkin dia bukan customer yang tepat untuk kita. InsyaAllah next adalah customer yang lebih baik untuk aku. Kita kena positifkan minda kita untuk kita tukar tau. Daripada rasa down tu sebenarnya bila kita down, dia ganggu emosi kita. Lepas tu kita terus malas nak buat dah.
Setuju kan? InsyaAllah aku buat, tak dapat tak payah buat lah. So hilanglah keazaman kita, keinginan kita nak beli rumah banglo 10 tingkat semua tu kan. Terus dibawa angin lalu hanya sebab kita di reject customer yang barulah berapa ketui orang yang korang nak sedih tu. Korang tahu kan, dekat Malaysia ni sekarang dah ada 34 juta makhluk tau. 34 juta penduduk Malaysia. Yang reject kita tu mungkin baru 10 orang, baru 20 orang. Tak efek pun yang 34 juta tu lagi. Kenapa kita nak down dengan orang yang reject kita yang baru 10-20 orang, sedangkan kita masih boleh kacau yang lagi 34 juta tu? Faham ke? Kita tak habis lagi kacau semua orang. Janganlah sedih sebab reject 10-20 tu. So, kita cuma bayangkan, oh ini praktis aku. Dia reject is okay. Dia praktis. Allah tengah praktis aku untuk jadi kental. Allah tengah praktis aku untuk tengok sama ada aku ni orang yang cepat give up ataupun orang yang akan teruskan perjuangan walaupun 10 orang ni reject aku. Faham ke? Keep buat. Bila kita keep buat, Allah nampak macam, oh kesungguhan dia ada. Dia still yakin. Dia still semangat nak buat. Akan dapat tak reward kita nanti? Akan dapat tak hasil dia nanti? Bila kita konsisten buat. Contoh macam Kak Izzah tunjuk dekat anak-anak. Korang tengok kan semalam yang saya tunjuk dekat korang, saya ketuk pintu 50 orang. Daripada 50 orang yang saya ketuk pintu, yang respon dekat saya semalam, total rasanya dalam 5 ke 6 orang sahaja. Yang respon dekat saya 5 ke 6 orang. Itu pun belum close. Dia sekadar respon sahaja, tak close pun. So means that apa? 50 orang, 10% sahaja yang akan respon. Dan daripada 10% yang respon tu, belum tentu dapat close. Means that apa? Saya kena gandakan tindakan saya daripada 50 orang mungkin kepada 100 orang. So daripada 100 mungkin 10 orang yang respon dan daripada 10 tu mungkin saya close 1. So nampak tak nisbah dia? So chances dia buat kerja 100%, mungkin respon 10%. Dan daripada 10% mungkin 1% sahaja yang kita dapat close. Itu adalah nisbah lebih kurang lah yang kita boleh cakap petang ni. So nisbah dia lebih kurang macam tu. So untuk kita nak result, kita jangan tengok pada, oh aku dah buat 100 cukup lah. Tak. Kalau kita betul-betul nak result, kita akan buat. Cakap, okay, aku buat 100, aku dapat. Kita tengoklah berapa banyak respon, berapa banyak yang close. Oh, tak ada close lagi. Aku buat 100, yang respon 15 orang. Tapi belum close. Means that aku kena tambah usaha aku. Daripada 100 mungkin naik 150, mungkin naik 200. And slowly, kita tengok, kita dah konsisten buat and of course akan dapat result. Sebab macam Kak Izzah cakap tadi kan, dia adalah latihan. Mula-mula kita buat, okay? Mula-mula kita buat. Korang pun sama tak? Sama tak dengan Kak Izzah? Masa mula-mula kita start, contohnya ketuk pintu, kita rasa macam, ya ada korang nak beli? Ada korang nak respon? Ada ke? Kita ada kan rasa yakin tak yakin tu kan? Rasa malu, rasa cuak. Ada kan? Lepas tu juga kalau bila orang tak respon rasa down. Korang ada tak rasa macam tu? So itu adalah permulaan untuk kita nak break kan, nak pecah tembok untuk kita start something baru. Sebab tu kadang-kadang awal-awal tu kita lambat sikit nak dapat respon. Mungkin 10 orang pertama, 20 orang pertama tu kita masih ada rasa ragu-ragu, rasa takut-takut, rasa malu. Sebab tu kadang-kadang kita tak dapat respon awal-awal tu sebab kita was-was. Tapi bila mungkin selepas 20 orang kita ketuk pintu tu, dia dah start respon. Mungkin ada yang jawab salam kita, ada yang kata, oh terima kasih. Masa tu kita dah start rasa excited kan. Kita dah rasa macam, ya Allah ada orang respon lah. Walaupun tak membeli. So kita dah start rasa semangat. Kita dah start rasa excited. And of course kita semangat nak buat lagi dan lagi. So itulah fasa dia. First kita rasa ragu-ragu and kita buat mungkin tak ada result. And then kita continue buat and kita start dapat nampak respon, kita rasa excited. Dan bila kita start konsisten buat and kita punya semangat tu dia dah macam lebih yakin. And means that bila kita dah betul-betul yakin, maksudnya kita dah ready untuk terima customer yang kita nak deal untuk membeli. Kalau contoh kita dalam fasa ragu-ragu, tiba-tiba kita dapat customer, kita tak tahu macam mana nak handle dia. Sebab kita tengah takut-takut ni. Kita nak handle dia pun, mungkin cara jawab kita dengan dia pun macam ala-ala je. So, daripada dia nak beli, mungkin dia tak jadi membeli dengan kita. Faham ke? Boleh faham ke? So, sebab itulah kena ada proses latihan.
bila kita buat, mungkin ada daripada 50 customer kita PM, seorang tu rasa macam nak membeli, kita respon, kita duk berinteraksi dengan dia, tiba-tiba tak close. Lepas tu kita dah rasa macam, kenapa tak jadi close lah? Cuba check balik. Check lah balik kan conversation tu. Kenapa aku tak jadi close dengan customer ni? Adakah ayat aku yang tak kena? Adakah cara aku nak convince dia tu tak betul? And maybe korang boleh screenshot dan share dengan leader. Share lah dengan leader. Cakap leader, saya tadi ada customer macam ni. So, saya dah, saya dah communicate dengan dia macam ni, tapi tak close. Boleh tak leader tengok kan? Apa kat part mana nak kena fix kan? Apa lagi, mungkin ada cara lain tak yang leader boleh suggest untuk saya nak closing dengan customer ni? Contoh macam tu. So, mintalah pendapat. Sebab apa kita tanya leader? Sebab leader of course dia dah ada experience, dia dah ada pengalaman. Mungkin dia ada tips yang dia boleh share kan? Faham ke? So, kalau kata contoh korang tanya dekat adik-beradik dalam team kan, korang tanya dekat jiran sebelah korang kan, belum tentu dia boleh jawab soalan korang sebab mungkin dia sendiri pun tak cukup experience nak handle. Mungkin dia pun baru join semalam, tiba-tiba korang tanya dia, macam mana dia nak jawab? Kan, dia pun belum cukup pengalaman untuk handle. So, sebab tu apa-apa kita carilah leader. Jangan takut untuk tanya leader. Sebab leader tak makan orang dan leader sentiasa ada untuk membantu. Faham ke? Waalaikumsalam Fiza. Okay? So, teruskan. Jangan rasa macam, ya Allah, habislah aku, asyik kena reject je. Saya cakap dengan korang lah, kalau kata macam saya buat posting dekat group power pun, belum tentu hari-hari ada respon. Kadang-kadang 3-4 hari sekali dan lepas konsisten buat, baru start ada respon. Kadang-kadang lepas seminggu baru ada respon. Yang penting kita keep buat sampai orang nampak kita. Sebab kita kena tahu tau, satu-satu kerja tu, untuk dapat result, dia perlukan usaha. Sama juga macam korang tanam pokok kan. Korang nak tunggu, contohnya pokok jagung. Korang nak tunggu pokok jagung tu naik 1 inci, naik 5 inci. Nak tunggu dia berputik, berbuah. Bukannya hari ni buat, esok tumbuh. Kita tak ada magic beans macam Jack and the Beanstalk tu. Hari ni campak, esok dah sampai naik ke langit. Tak ada. Tak ada sampai macam tu. Okay, belum lagi terjadi macam tu. So, kita kena buat. Sama kan bila tanam pokok, hari-hari kita nak kena siram dia. Kita nak kena pastikan tak ada rumput-rumput liar tumbuh. Nak kena baja dia. So, sama je dengan bisnes. Sama je dengan bisnes. Hari-hari kita nak kena buat tindakan. So, kita ketuk pintu, kita buat guerrilla marketing semua tu. Itu adalah umpama kita menyiram. Kita menyiram kita punya tumbuhan. Tumbuhan kita adalah bisnes kita lah. Okay, kita duk siram hari-hari, buat iklan, tabur baja, poster dekat wall, siram hari-hari, konsisten buat marketing. Sampai satu masa, dia start berputik. Berputik, lead start masuk. Berputik tu lead start masuk dekat kita. Leads masuk. Dan lama-lama, bila leads masuk, kita duk practice kan. Kita tambahkan vitamin dekat putik tu. Lama-lama, dia berbuah. Means that, start kita berjaya untuk closing. And mulalah nanti banyak putik tumbuh, banyak buah jadi cantik-cantik, dapat close bar order. Best ke best sangat kalau macam tu. Sebab tu kita kena konsisten. Letak tepi je rejection tu. Dia tak mengganggu pun proses perjalanan kita. Sebab tu mindset kena jaga. Rejection tu bukan penghalang, bukan penyebab kita down. Tapi rejection tu adalah pembakar semangat untuk aku buat lebih baik, untuk aku improve diri aku, untuk aku upgrade diri aku. Okay? So, rejection ni umpama siput babi ke, umpama ulat-ulat tu yang datang makan daun-daun dekat pokok kita. Dia ibarat macam tu lah. So, kita lah kena pergi asuh pokok tu, siram dia, tabur baja, taburlah racun serangga ke apa supaya dia tak datang mengganggu tanaman kita. Boleh faham ke analogi Kak Izzah? Tiba-tiba kita, siapa teringin makan jagung panas-panas ni, ya Allah. Sebab tadi mak Kak Izzah rebus jagung. So, tiba-tiba cerita jagung muncul dekat dalam live petang ni. Okay? So, sebenarnya tak ada masalah pun. Rejection tu normal. Bukan cakap macam, saya asyik kena reject, orang lain tak kena. Mana korang tahu orang lain tak kena? Hari-hari pun kena. Jangan rasa macam, sebab saya dropship kot kena reject. Tak. Dropship ke, stockist ke, master stockist ke, even founder sendiri pun ada rejection dia. Tapi, cara macam mana kita nak terima rejection tu, kita nak nak adapt dengan rejection tu, dan macam mana kita nak handle rejection tu. Itu yang penting. Sebab yang paling penting adalah cara fikir kita.
Sama ada kita nak down menghadapi rejection tu, ataupun kita nak anggap rejection tu adalah pembakar semangat kita untuk buat lebih baik, untuk kita improve. Faham ke? Itu yang kita kena pandang dengan betul. Gitu. Okay? So, korang belajar sesuatu petang ni. Dapat idea. 15 minit dah kita cerita pasal jagung je. Okay? So, nampak tak? Rasanya lepas ni boleh tak korang nak handle rejection tu dengan tenang? Masih tak nak rasa down sebabkan rejection tu? Kalau kata siapa yang tiba-tiba rasa kena reject tu, korang ingat balik cerita pokok jagung kat Izzah tu, ya? Okay? So, rasanya tu je sharing petang ni. InsyaAllah esok kita cerita pasal topik best lagi. Nanti Kak Izzah fikirkan apa pula cerita analogi yang Kak Izzah nak bagi kat esok kan? Okay? So, jumpa esok semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye.